Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung KKQ tingkatan 2 dengan bahagian qiraat dengan tajuknya istilah-istilah ilmu qiraat. Okey, sebelum ni kita dah belajar beberapa istilah dan pada kali ini kita akan sambung istilah yang berikutnya. Yang pertama qasar, yang kedua tawassut, yang ketiga isba', okey, yang keempat mad al-muttasil dan yang kelima mad al-munfasil. Jika diikutkan turutan di sini, qasar ini merupakan tajuk ataupun istilah qiraat yang kelima lah. Okey, kita tengok pengertian qasar dari sudut bahasa. Okey, dari sudut bahasa, qasar bermaksud pendek. Okey, qasrun, okey, pendek. Qasirun kan. Okey, iaitu membaca mad. Maksudnya kita kena faham di sini membaca mad adalah apa-apa yang melibatkan huruf alif, waw dan ya. Okey. Yang mana kita tahu dah huruf mad tu alif, waw dan ya kan. Okey, iaitu membaca mad dengan kadar 2 harakat. Okey, ini yang dimaksudkan dengan pendek di sini. Okey, pendek itu bermaksud membaca mad alif, waw atau ya. Tak kisahlah mad tu mad apa, mad wajib muttasil atau ataupun al-munfasil kan. Kalau dalam istilah qiraat ni biasanya yang melibatkan hukum qasar, tawassut dan juga isba' adalah yang berkaitan dengan hukum mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil sahaja. Sebab kalau mad asli ni memang sepakat 2 harakat. Okey, cuma yang menjadi perselisihan di sini di kalangan ulama-ulama qiraat adalah yang berkaitan hukum mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Jadi 3 hukum di sini iaitu qasar, tawassut dan seterusnya. Kita akan tengok hukum yang ketujuh iaitu isba' merupakan hukum mad yang berkaitan dengan mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Okey, jadi qasar yang dimaksudkan pendek di sini ialah membaca mad dengan kadar 2 harakat. Jadi harakat yang paling pendek di sisi ulama qiraat ini adalah 2 harakat. Inilah yang bermaksud qasrun, iaitu pendek. Pendek itu dalam istilah qiraat memang kita dah faham 2 harakat. Dia tak akan sebut 2 harakat. Selepas ni kalau kita baca surah tertentu bahagian qiraat, dia hanya akan tulis qasar, tawassut ataupun isba'. Okey, qasar 2 harakat seperti pada mad al-munfasil. Contohnya di sini. Okey, tak jelas di situ. Okey, yada di situ ya. Yada aba. Yada abi, maaf ya. Yada abi. Kita bat yada abi tu. Okey, tabat yada abi ni huruf mad. Huruf alif kan. Sebab huruf mad sama ada alif, waw atau ya. Okey, alif bertemu dengan hamzah. Okey. Jadi huruf alif bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Itu merujuk kepada hukum mad al-munfasil. Okey, jadi di sini bagi sesetengah ulama qiraat akan membaca dengan 2 harakat. Macam contoh ulama kita ataupun perawi yang kita ikut dalam bacaan qiraat, kita akan membaca pada mad jaiz munfasil ini minimum 4 harakat ataupun boleh sehingga 5 harakat. Tabat yada abi, sekurang-kurangnya 4. Tetapi sesetengah ulama qiraat akan membaca dengan 2 harakat di sini. Tabat yada abi. Di sini. Di sini ya. Di sini yang dia akan panjang sama ada 2, 4 ataupun 5 tu. Ataupun 6. Okey, tapi qasar di sini hanya 2 harakat lah di sini. Merujuk kepada sesetengah ulama qiraat yang akan membaca dengan 2 harakat di situ. Di hukum mad ni. Sebab apa? Sebab dia bertemu dengan hamzah menjadikan hukumnya mad jaiz al-munfasil. Jadi di sini sesetengah ulama akan membaca mad jaiz munfasil dengan 2 harakat. Okey, qasar ni biasanya merujuk kepada mad jaiz munfasil sahaja.
yang minimum dibaca oleh sesetengah ulama qiraat dengan 2 harakat. Berbanding mad wajib muttasil, kita akan tengok nanti minimum minimum ulama membaca mad wajib muttasil adalah 4 harakat. Huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan sahaja. Mad wajib muttasil kita akan tengok nanti. Jadi supaya tidak mengelirukan kamu fahamkan sahaja qasar ini merujuk kepada hukum mad yang dibaca dengan 2 harakat sahaja, iaitu hukum mad jaiz al-munfasil. Jadi dalam qiraat kamu kena faham tidak akan ditulis jaiz ke wajib ke tak tulis. Dia akan tulis mad al-munfasil ataupun wajib al-munfasil. Seterusnya kita akan tengok kepada hukum qiraat ataupun istilah seterusnya tawassut. Tawassut bermaksud sederhana ataupun pertengahan. Jadi yang bermaksud sederhana atau pertengahan di sini adalah harakat yang sederhana ataupun harakat pertengahan, iaitu membaca mad. Membaca mad tadi membaca alif waw ya dengan kadar 4 harakat. Inilah yang dimaksudkan dengan pertengahan atau sederhana itu. Membaca pada huruf mad, hukum mad 4 harakat seperti pada mad jaiz al-munfasil. Mad al-munfasil. Contohnya ma'aghna. Pada ma ni alif pada ma bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan yang berbeza ni. Walaupun kita nampak macam dekat kan, sebenarnya itu jarak, ada jarak. Ma'aghna. Okey, jadi di sini sebahagian ulama qiraat akan membaca dengan 4 harakat. Ma'aghna. Okey. Jadi kalau kita tengok tadi sebelum hukum tawassut kita masuk qasar kan. Jadi pada ma'aghna ini ada sebahagian ulama qiraat akan membaca dengan 2 harakat juga. Dan akan membaca dengan 4 harakat. Okey, seterusnya nanti kita akan masuk kepada isbaq ini. Jadi isbaq bermaksud dibaca dengan 6 harakat pada mad jaiz al-munfasil. Jadi di hukum mad jaiz al-munfasil, kamu kena tahu sebahagian ulama akan membaca 2 harakat, sebahagian akan membaca 4 harakat dan sebahagian akan membaca dengan 6 harakat. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada isbaq. Isbaq dari segi bahasa bererti penuh ataupun kenyang. Jadi apa yang penuh dan kenyang itu? Iaitu harakat yang paling penuh, yang paling full sekali, iaitu 6 harakat. Iaitu membaca mad, iaitu alif waw ya, hukum mad tadi dengan kadar panjang 6 harakat seperti pada hukum mad jaiz al-munfasil. Okey, pada mad jaiz al-munfasil ya. Jadi semuanya kalau kamu boleh nampak di sini, hukum qasar, tawassut dan juga isbaq merujuk kepada hukum mad jaiz munfasil di sini, yang dia akan baca dengan 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Okey, kamu boleh lihat contoh pada hukum isbaq ini. Inna a'tainaka. Inna satu perkataan, a'tainaka perkataan kedua. Alif pada inna ini bertemu dengan hamzah dalam perkataan seterusnya. Inna a'tainaka. Okey, jadi di sini isbaq bermaksud ada sesetengah ulama akan membaca dengan 6 harakat. Okey, contohnya Warsh dan Imam Hamzah. Dia akan membaca dengan 6 harakat wajib pada mad jaiz munfasil. Jadi setiap hukum mad jaiz munfasil ni dia hanya akan baca 6 harakat sahaja. Warsh contohnya dan juga Imam Hamzah. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada hukum mad al-muttasil. Jadi mad al-muttasil ini merujuk kepada mad wajib al-muttasil. Cuma dalam istilah qiraat kita tak sebut mad wajib al-muttasil ataupun mad jaiz al-munfasil. Kita hanya akan sebut mad al-muttasil dan juga mad al-munfasil. Okey, mad al-muttasil iaitu huruf mad. Huruf mad ini kita tahulah alif, waw dan ya. Bertemu dengan huruf hamzah. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah sahaja. Okey, contoh kalimah apa? Ja'a. Dia akan ada tanda simbol panjang macam pedang ni. Okey, ni huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah sahaja. Okey, jadi ada beberapa cara bacaan
di hukum mad al-muttasil ini. Okay, dalam qiraat Warsh dan Hamzah, Warsh perawi dan Imam Hamzah akan membaca pada hukum mad wajib al-muttasil dengan 6 harakat. Di mana-mana sahaja jumpa mad wajib al-muttasil ni, Warsh dan Imam Hamzah beserta dua orang perawinya tu akan membaca dengan 6 harakat. Jadi kamu boleh nampak tadi, sebelum kita belajar mad al-muttasil, sebelum tu kita tak masuk lagi mad al-munfasil. Mad al-muttasil dan mad al-munfasil ni, kalau kamu nak ingat senang, Warsh dan Imam Hamzah akan membaca mad al-muttasil dan juga mad al-munfasil dengan 6 harakat. Senang ingat. Warsh dan Imam Hamzah akan membaca kedua-dua hukum ini dengan 6 harakat sahaja. Itu untuk senang ingat. Kemudian pada mad al-muttasil ni, qura' ni maksudnya qiraat imam ataupun perawi yang lain membaca dengan 4 harakat. Jadi yang saya cuba jelaskan tadi, pada hukum mad wajib muttasil ni, starting point dia mesti 4 harakat, bukan 2. Tapi kalau mad jaiz al-munfasil yang ni, dia akan minimum dia mesti 2. Sebab ada sebahagian imam akan membaca dengan 2 harakat. Tapi mad al-muttasil ni, semua imam akan start minimum 4 harakat. Dan paling tinggi adalah 6 harakat. Qura' yang lain membacanya dengan kadar 4 harakat. Seterusnya kita akan masuk kepada mad al-munfasil. Huruf mad, apa yang masukkan dengan mad al-munfasil ni? Huruf mad, alif wawiyah lah, berada di akhir kalimah yang pertama. Dan huruf hamzah berada di awal kalimah yang kedua. Bermaksud ada 2 kalimah lah kat sini, ada 2 perkataan. Huruf mad berada di akhir kalimah yang pertama. Di akhir perkataan yang pertama. Dan huruf hamzah berada di awal perkataan yang kedua. Jadi huruf mad tu adalah mad al-munfasil ini adalah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah berasingan dalam 2 kalimah. Kalau mad wajib muttasil tadi, huruf mad bertemu hamzah dalam 1 kalimah. Jadi mad al-munfasil adalah huruf mad bertemu hamzah dalam 2 kalimah secara berasingan. Kadar panjang. Sebelum tu saya nak tunjuk contoh bagi mad al-munfasil. Kamu boleh rujuk contohnya pada hukum isbaq ni. Inna satu perkataan. A'tainaka perkataan kedua kan. Ini perkataan pertama, inna. Perkataan kedua, a'tainaka. Jadi huruf mad berada di akhir perkataan yang pertama ni. Huruf mad alif berada di akhir perkataan inna, iaitu perkataan pertama. Kemudian hamzah berada di awal perkataan kedua. Itulah yang dimaksudkan dengan mad jaiz al-munfasil ataupun mad al-munfasil di sini. Cara bacaan. Kadar panjang bacaan ni mengikut sebahagian imam dan perawi lah, maksudnya tak sama. Ada yang membaca dengan 2 harakat sahaja. Contohnya Imam Ibn Kathir dan As-Susi. Ada yang membaca dengan 2 harakat dan 4 harakat. Bermaksud dia akan baca dengan 2 cara, iaitu 2 dan 4. Iaitu Qalun dan Ad-Duri. Kemudian yang ketiga, Imam Ibn Amir, Imam Asim. Imam Asim ni adalah imam kita. Dan Imam Al-Kisai membaca dengan 4 harakat. Jadi ada yang baca 2 harakat sahaja, ada yang membaca 4 harakat sahaja, ada yang membaca dengan 2 dan 4 harakat sahaja. Kemudian Warsh dan Imam Hamzah. Yang ni yang saya bagi rumus tadi. Warsh dan Imam Hamzah membaca dengan 6 harakat. Jadi Warsh dan Imam Hamzah ini pada mad wajib al-muttasil dan mad jaiz al-munfasil, mereka akan membaca dengan 6 harakat. Mereka sahaja. Warsh dan Imam Hamzah sahaja. Jadi kamu kena ingatlah yang ni, mad jaiz al-munfasil ni, siapa yang membaca dengan 2 dan 4 harakat? Itu Qalun dan Ad-Duri. Kemudian Imam Ibn Kathir dan As-Susi membaca dengan 2 harakat sahaja. Imam Ibn Amir, Imam Asim dan Imam Al-Kisai membaca dengan 4 harakat. Warsh dan Imam Hamzah membaca dengan 6 harakat. Sekadar di sini dahulu. Jika ada apa-apa persoalan boleh kemukakan. Wallahu a'lam.